A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat meneruskan program generasi Al-Quran kita lagi, mana pada akan masuk ke siri yang ke 15. InsyaAllah kita dah masuk siri yang ke-15, iaitu minggu yang ketiga pelaksanaan program ni. Yang pertamanya saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk terus istiqamah mengikuti program ni, dan yang saya juga amat mengalu-alukan kehadiran ustaz ataupun guru kita pada malam ni, iaitu Ustaz Haji Muhammad Mukhlis Subki, yang dah masuk. Saya tengok tadi dah mula join sama kita sejak pada pukul 9.20 lagi tadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana datang masuk awal, dan saya sangat-sangat menghargainya kerana Ustaz adalah guru kami pada malam ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita memulakan majlis ni dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni insyaAllah kita akan baca Al-Quran pada malam ni. Itu pada siri yang ke-15 ni kita akan baca Al-Quran daripada muka surat dan juga 32. Itu surat 31 dan 32, yang mana melibatkan surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 197 sampai 210, daripada 197 sampai 210. Dan seperti mana yang saya umumkan tadi, pada malam ini ustaz ataupun guru kita yang akan membimbing kita, Mukhlis bin Subki, insyaAllah dah ada bersama kita. Dan kita punya program ni terbahagi pada 3 bahagian. Bahagian pertama itu kita akan baca Quran bersama-sama Ustaz, di mana Ustaz akan mendengarkan bacaan dan kita akan ikut masing-masing di rumah masing-masing, insyaAllah. Yang kedua, selepas saja selesai bacaan Al-Quran, Ustaz terus akan menyambung dengan surat yang kedua, itu Qul-10, iaitu yang kita namakan sebagai Qul-10, itu kuliah 10 minit. Tapi kita tak ada lah apa meningkat, Ustaz nak buat berapa minit pun insyaAllah boleh, kita tak ada masalah. Okey, yang seterusnya, slot yang ketiga, kita akan masuk pada interaksi di antara kita ataupun interaksi antara peserta dengan guru, nak tanya ustaz ke dan sebagainya, nak berkenalan dengan ustaz ke, boleh tanya nanti. Saya pun tak, untuk setakat ni tak berapa ada banyak maklumat mengenai ustaz, di mana ustaz sekarang ni pun tak, saya lama tak jumpa. Jadi saya pun tak tahu, mungkin kita bertanya terus kepada ustaz, insyaAllah. Para perempuan, walau bagaimanapun sebelum saya serahkan majlis ni kepada ustaz, macam biasa saya tetap suka memperingatkan kepada tuan-tuan beberapa adab untuk kita belajar berguru ni. Iaitu yang pertama, minta tuan-tuan semua menghadap ustaz. Tuan-tuan kena menghadap ustaz, iaitu dengan cara tuan-tuan hidupkan kamera tuan-tuan dan perempuan, on kamera video tuan-tuan dan perempuan, supaya tuan-tuan akan kelihatan kepada ustaz. Ustaz boleh tengok tuan-tuan dan perempuan, dan tuan-tuan boleh tengok ustaz nanti. Ustaz akan onkan dia punya video dia, insyaAllah. Ustaz dapat tahu kata kita memberi perhatian sepenuhnya. Jadi kalau kita baca Quran, ustaz boleh tengok mulut kita baca Quran, insyaAllah. Yang kedua, peraturannya tuan-tuan diminta supaya mendengar atau memberi fokus
betul terhadap apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan oleh Ustaz pada malam ni, iaitu dengan cara pastikan tuan-tuan hidupkan speaker tuan-tuan. Speaker tuan-tuan pembesar suara tu kena hidupkan. Kena naikkan volume dia supaya isi rumah boleh mendengarnya. Kalau ditutup, itu tuan-tuan tak dengar suara lah. Nanti tuan-tuan tak pasti kata siapa tak ada suara. Rupanya mikrofon tak dibuka. Itu yang kedua. Jadi bila kita dengar, kita boleh fokus, kita boleh dapat ilmu yang disampaikan. Itu yang kedua. Fokus dan dengar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Yang ketiga peraturannya, kita tak boleh buat gangguan, buat bising dan sebagainya semasa penyampaian Ustaz. Dan kalau boleh pun tak perlu bertanya semasa Ustaz sedang memberikan kuliahnya. Kerana kita memang sediakan slot untuk kita bertanya itu pada interaksi nanti. Kerana jadi oleh sebab tu dalam konteks kita sekarang ni, untuk memastikan penyampaian Ustaz berjalan lancar, dapat didengar oleh semua. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan diminta untuk offkan tuan-tuan punya mikrofon. Semua mikrofon tuan-tuan kena senyapkan. Supaya mikrofon Ustaz seorang saya yang hidup. Jadi dengan itu, macam saya sekarang ni, saya cakap semua mikrofon tutup. Jadi tuan-tuan dengar suara saya. Nanti bila Ustaz cakap nanti, kalau kita tutup, saya pun tutup mikrofon dengan jelas. Jadi itulah sedikit 3 saja peraturan yang kita minta. Jadi tuan-tuan minta kalau boleh sekarang ni, onkan tuan-tuan punya kamera supaya Ustaz dapat tengok tuan-tuan dan puan-puan. Melengahkan masa lagi, saya mengalung-alungkan dan mempersilakan Ustaz Haji Muhammad Mukhlis Suki untuk membuat untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Boleh no? Dengar insya-Allah. Cantik. Ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan pengacara program pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bacaan kita pada ayat 197. No? Suratul Baqarah. Tuan-tuan perempuan mau ikut lagu tu lah no. Di rumah masing-masing. الله من الشيطان الرجيم. حج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله الله غفور رحيم قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من يقول ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله في أيام معدودات تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم بئس المهاد ومن الناس من يراء مرضات الله والله رؤوف يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم فتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله اللهم اجعلنا نفس المطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات أما بعد. Alhamdulillah pada malam ini saya diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama dengan tuan-tuan menumpang barakah dengan usaha yang cukup baik, pengisian yang terbaiklah bagi saya oleh kerana kekangan kita berada dalam situasi norma baru pada hari ini walaupun berlainan tempat tinggal namun kita dapat bertemu secara langsung di alam maya. Mudah-mudahan usaha tuan-tuan yang sangat baik ini dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah pengabdian dan meraih keridhaan Allah Taala insya-Allah. Jadi saya pada malam ni tumpang berkat tuan-tuan bukan nak mengajak ke apa-apa. Sedangkan saya pun sudah maklumlah taman tuan-tuan di sini tokoh-tokoh hebat-hebat belakang Abul Fadilah tuan-tuan guru para asatizah, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, memenangkan kita hari ini dah berada pada tanggal 27 Ogos. Betul 27 Ogos, 27 Ogos no cikgu no. Jadi tak beberapa hari lagi lah kita akan mendengarlah laungan merdeka-merdeka yang seringkali kita dengar saban tahun kan. Mengingatkan kembali peristiwa negara kita menyambut kemerdekaan. Jadi nilai kemerdekaan bagi sebuah negara itu adalah satu anugerah yang tersangat besar lah. Bila merdeka maka bebaslah rakyatnya untuk mengendalikan, mengurus tadbir negara itu ikut kehendak sendiri ataupun cara masing-masing. No? Bila tak merdeka dia panggil terjajah. Adapun di sisi Islam seperti mana kita sedia maklum bila sebut kata merdeka ini bebas yang dimaksudkan di sini adalah kita mampu ataupun boleh menunaikan ataupun menegakkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ini di Malaysia alhamdulillah nak pergi sembahyang di masjid pun tak ada orang hambat kita. Nak baca Quran pun tak ada orang larang. Seperti mana saudara-saudara kita di
Rusia. Pengalaman saya belajar sekali dengan mereka dulu tuan-tuan. Kalau di Rusia simpan janggut pun kan, mereka oleh kerana di negara mereka tu mereka dikuasai ataupun ditadbir oleh kerajaan yang berfahaman komunis. Jadi orang yang beragama ni tak kira agama apa lah, mereka tangkap. Kemudian mereka tangkap tanpa dakwaan. Termasuklah orang-orang Islam seperti mana sahabat-sahabat saya daripada Tajikistan. Perkongsian mereka simpan janggut pakai kepiah, mereka tangkap tanpa sebab. Pasal apa? Pasal mengamalkan agama. Jadi mereka diuji oleh Allah Ta'ala dalam hal ataupun keadaan demikian. Berbeza dengan kita di Malaysia hari ini. Boleh laungkan azan di mana-mana. Boleh semayang di mana-mana. Itu salah satu bentuk kemerdekaan, nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dapat kita menegakkan syiar Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Jadi nilai kemerdekaan bagi sebuah negara sangat besar. Adapun kemerdekaan, kemerdekaan bagi diri kita sendiri. Kita pun ada kalanya dijajah, ada kalanya ditawan. Sedang ataupun tak sedang. Jadi saya nak kongsi satu kisah yang saya dengar dekat puluhan tahun dah masa saya duduk belajar di tahfiz dulu tu. Tapi cerita ni membekas di hati saya ingin kongsilah pada malam ni. Berkenaan satu orang raja yang mencari kemerdekaan dirinya. Kita mau tahu kalau sebut kata raja ni kan, rumah dia besar pada orang. Baju dia hebat pada orang. Makan dia dahsyat pada orang. Raja. Beza dengan gaya hidup rakyat. Apa yang dia ingin dia boleh dapat. Apa yang dia nak dia boleh kecap. Tu kata raja tu. Pasal dia memiliki segala-galanya. Walaupun dia memiliki segala jenis bentuk keseronokan, kemewahan, kesedapan, namun hatinya itu masih lagi tidak dapat merasai nikmat kebahagiaan. Jadi walaupun dia raja, dia juga tidak merdeka. Jadi dalam kisah ni saya nak sebut, guru saya ni abang, raja tadi ni pun, dia buat satu pengumuman pengisytiharan kepada rakyat jelata dia. Siapa yang boleh bagi kebahagiaan kepada dia, maka dia akan diberi ganjaran yang lumayan. Tapi tak ada siapa pun buat lawak pun dia tak bahagia. Tunjuk segala macam jenis, semua tak bahagia. Dia tak dapat nak merasa seronok juga. Maka satu hari dia dengar satu cerita, khabar angin bahawa ada satu orang, wali Allah, orang yang soleh, duduk di atas bukit, doanya mustajab. Apa saja masalah, apa saja perkara-perkara yang tak boleh nak diselesaikan, bila berjumpa dengan dia, dapat jalan keluar. Boleh dirungkai segala permasalahan. Maka raja tadi ni tertarik untuk berjumpa dengan orang soleh tadi ni. Tapi orang soleh tadi ni dia bukan duduk di rumah. Dia duduk berkhalwat ataupun bersendirian di atas puncak gunung. Jadi syarat nak berjumpa wali Allah tadi ni, dia mesti susahkan diri dia, bermujahadah, rabat bukit. Saya rasa ibu-ibu ayah-ayah pada malam ni rasa biasa kot panjat Jabal Nur ke kan? Di Mekah dulu kan masa pergi buat ziarah, saya rasa benar rasa. Macam mana keadaan bukit tu, lebih kurang lagu tu lah. Bukit di negara Arab ni kebanyakan bukan macam gunung cerai di sini kan? Macam Bukit Mentajam ni penuh pokok. Di sana bukit batu bata semata. Kalau nak ragah tu biasanya orang panjat musim sejuk lah. Musim panas ni Allah Rabbi tak sanggup. Baik. Jadi cerita dia, raja tadi ni pun dia susahkan diri dia. Dia oleh kerana dia ni terlampau mendambakan kebahagiaan, dia rabat bukit tadi tu. Panjat sampailah ke tempat uzlah ataupun khalwat wali Allah tadi ni. Maka dia pun menyapa, Assalamualaikum wahai tuan guru. Lebih kurang itulah dialog dah. Mudah kita nak faham. Maka saya ni raja sekian-sekian tempat, berhajat sangat. Macam-macam jenis benda semua saya dah miliki, namun jiwa saya masih lagi kosong. Tak boleh nak mengecap rasa seronok, bahagia, tak tenteram. Maka wali Allah Ta'ala tadi kata, senang saja cara dia. Dia suruh tulis balik dekat selembar kertas, aku ingin bahagia. Mudah saja. Tu wali ni kata, tulis dekat kertas, aku ingin bahagia.
Maka raja tadi pun tulis. Dia pun turut macam wali Allah Ta'ala tadi ni suruh. Dia tulis aku ingin bahagia. Kemudian wali Allah Ta'ala tadi kata, okeylah ni hang pangkah aku dan hang pangkah ingin. Maka raja tadi pun pangkahlah tulisan yang dia tulis tadi. Aku dia pangkah dan ingin pun dia pangkah. Maka wali Allah Ta'ala tadi kata, sekarang masalah hang dah selesai. Maka raja tadi ni dia rasa terpana. Dia jadi bengong orang kata, kan? Panjat bukit tu dah separuh mati dah naik, kan? Bukan ada facilities kan? Maksudlah bukit bukan nak ada lift apa semua. Kena rabat dengan kenderaan sendiri. Baik. Dah naik-naik suruh tulis, dia tulis. Dah tulis-tulis dia kata selesai masalah. Agak-agak kalau perkara ni berlaku kat kita nak marah. Kan? Persoalan. Sebenarnya di sini ada pelajaran yang boleh kita sama-sama ambil untuk kita renung. Jadi raja tadi ni kata, punya penat aku naik bukit ni tak berbaloi kalau lagu ni dah cara hang menyelesaikan masalah aku. Hang suruh aku tulis, hang suruh aku pangkah, kemudian hang kata dah settle. Lebih kurang lagu tu. Maka wali Allah Ta'ala tadi ni pun dia mensyarahkan. Dia pun memperincikan makna aku dan ingin yang dia pangkah tadi tu. Jadi benda ni sebenarnya ada kaitan juga dengan kita. Walaupun kita ni bukan raja, tapi kalau perkara ni ada dalam diri kita, kita juga terjajah dan kita juga tidak merdeka sebenarnya. Aku yang dia pangkah tadi tu adalah sifat keakuan di dalam diri kita. Sifat keakuan ataupun ego, rasa besar diri. Jadi sifat ego ni tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti yang kita semua sedia maklum, kita ulang kaji balik je tuan-tuan. Kalau kita amalkan di dalam institusi keluarga, kan, kita ego dengan bini kita ke, ataupun kita ego dengan suami kita ke, kita sombong dengan anak-anak kita ke, agak-agak sifat kita ni, perangai kita ni disenangi tak oleh ahli keluarga kita. Dia pun tak senang dengan kita, kan? Begitu juga kalau ada sifat ego ni, kita dengan adik-beradik, walaupun sedarah sedaging, tapi oleh kerana sifat kita keakuan, kita nak baik-baik pada orang, kan? Kita juga tidak disenangi. Payah orang nak mesra dengan kita. Begitu juga kalau ada sifat keakuan ini, kita amalkan di tempat kerja, kita amalkan di dalam masyarakat, di mana saja posisi kita, kedudukan kita, kalau ada sifat keakuan, kita ni menjadi orang yang terpinggir. Jadi antara yang kita tersebut, kita nak tahu perkara paling besar sekali lah boleh untuk kita buat pengukur, orang kata apa, kayu ukur sama ada wujud ke tak sifat takabur ataupun rasa angkuh dalam diri kita. Yang pertama, besar ego, sifat kibir dalam hati, dalam diri dia tu, tanda ataupun alamat dia payah terima nasihat orang, dia payah nak terima teguran orang, dia payah nak terima pendapat orang. Tu salah satu bentuk sifat takabur yang subuh di dalam diri satu orang manusia. Dan saya yakin malam ni ada yang bersama-sama dalam program ni, insya-Allah tak wujud perasaan tu. Pasal kita sentiasa berharap, walaupun orang kata apa, pengajian yang disajikan benda yang sama, ataupun kita dambakan juga mau'izah ataupun tazkirah tu salah satu tanda hati kita tu eloklah. Baik. Jadi orang yang payah terima teguran ataupun nasihat. Dengan bini pun tak mau dengar, ataupun dengan suami tak boleh dengar, kawan tegur pun tak boleh, bos tegur tak boleh, kan? Contoh. Jiran tegur pun tak boleh, contoh. Pasal dia berasa hebat, besar kepala. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang yang sombong, salah satu bentuk sifat takabur yang ada dalam salah satu ciri-ciri yang ada pada diri dia adalah payah terima pendapat, pandangan, nasihat, teguran daripada orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang sombong ini kalau dalam kitab tasawuf sebut, dia suka meremeh-remehkan orang lain, suka memperkecil-kecilkan orang lain. Jadi kalau ada perkara ni dalam diri kita, maka sebenarnya diri kita dibelenggu ataupun dijajah, dan kita takkan pernah merasai kemerdekaan, yakni kebahagiaan di dalam diri kita. Kita pergi ke mana pun orang tak tahu, tak layan kita. Na'udzubillah min zalik. Kan?
Jadi benda ni kita kena muhasabah sama-sama. Cara kita bercakap ke, kelaku kita ke, cara tindakan kita ke. Jadi perkara ni kita kena teliti. No? Tu yang pertama. Sifat keakuan. Jadi raja ni tadi ni kan, dia nak hebat daripada orang lain. Maka bila subur perkara ni dalam diri dia, dia tidak akan pernah rasa bahagia. Bila orang ada sifat keakuan ni, salah satu bentuk dia, bila dia nak pelik ataupun lain pada orang ni, dia payah nak syukur nikmat yang Tuhan bagi. Dia rasa meremehkan nikmat ataupun kelebihan, keistimewaan yang pada diri dia. Dia nak lebih lagi, nak lebih lagi. Jadi begitulah keadaannya satu orang manusia bila subur sifat keakuan dalam diri dia. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang kedua, wali Allah ni pula mensyarahkan lagi keinginan yang dia pangkah di dalam lembaran kertas tadi tu. Maksud ataupun makna dia tu adalah keinginan yang didorong nafsu syahwat. No? Ni pun ramai juga dalam situasi hari ini di dunia ni tuan-tuan. Kalau kita sungguh-sungguh tak timbang, kalau kita sungguh-sungguh tak merenung tuan-tuan, kita juga boleh hanyut di dalam keinginan yang melampau. Contohlah kan, kalau kita buka TV hari-hari dia keluar iklan Go Shop, Wow Shop, buka Shopee, buka Lazada contoh kan. Ni ada pula sale Hari Merdeka. Tung racun ni jual RM7 tuan-tuan. Habis geng-geng ada buat bendang pakat beli. Biasa duk beli RM3-40, RM5-60. Hari ni promosi Hari Merdeka, tung racun RM7. Tak tahu ada ke tak lagi tuan-tuan. No? Baik, jadi ni sini nak abang kata tuan-tuan, jangan kita meletakkan keinginan yang didorongi nafsu syahwat melebihi daripada keutamaan. No? Jadi ramai orang yang menyusahkan diri dia dengan keinginan sedangkan perkara itu bukanlah keperluan. No? Contohlah saya minta maaf, contohlah saya bagi, baju dalam almari tu banyak lagi, tak terpakai pun ada lagi. Kan? Tengok orang main layuk lagi baju. Kan? Bila ada keinginan yang dirong oleh nafsu tu, dia teringin. Contoh, benda tu mahal pula. Benda tu mahal. Duit tak apa nak ada, contoh. Tapi oleh kerana kita teringin sangat, kan, duit tak ada, kita merak suami kita. Suami kita kata, baru beli hari tu, tak ada pakai. Ni PKP 2 tahun dah, tapi megang kenuri. Tak, dia teringin juga contoh. Jadi masalah. Contoh saya bagi. Ataupun minat hobi seseorang yang sampai menyusahkan diri dia pun banyak hari ni. Kan? Tapi saya bagi contoh ya tuan-tuan, saya bukan ni siapa contoh saya bang. Kadang-kadang kita minat mancing kan. Harga rod mancing tu mahal pada motor. Ataupun minat kayuh gerek kan. Gerek tu mahal pada kereta pun ada tuan-tuan. Kereta second hand. No? Contoh saya bagi. Kalau ataupun minat jam, ada juga orang gila jam antik kan. Minat jam antik ni, jam antik wallah rabbi ribu-ribat kan. Contoh. Tapi nak abang kata keinginan mengatasi keperluan ni tuan-tuan. Kalau kita beli jam RM10 di pasar malam pun tetap juga berdetik 24 jam. Contoh lagi nak abang. Tapi nilai ekastika dia tu lah bagi orang yang minat tu. Jadi di sinilah kita nak kena imbangi balik. Kita kena renung balik diri kita. Keperluan ataupun keinginan. Tapi nafsu syahwat ni dia sedang melonjak dalam diri kita tuan-tuan. Jadi di saat inilah kita kena serah diri kita kepada Allah Ta'ala. Minta sungguh-sungguh petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi saya nak kembali balik kepada syarah Syekhulullah pada Tok Syekh tadi ni. Jadi dalam diri raja tadi tu keinginannya yang membuat-buat. Jadi keinginannya yang didorong oleh nafsu syahwat yang sangat dahsyat hingga akhirnya dia tak dapat nak merasai nikmatnya hidup. Jadi saya rasa dua perkara ni saja yang besar yang ada paling hampir dengan diri kita dan wujud di dalam diri kita. Yang pertama sifat keakuan, yang kedua banyak luruh pula dah. Allah.
Baik. Jadi raja tadi ni barulah faham makna di sebalik tulisan di dalam lembaran yang dia tulis tadi tu. Satu, sifat keakuan. Yang kedua, keinginan. Bila dua perkara ni kita kawal ataupun kita didik, maka kita akan mengecap rasa kebahagiaan di dalam hidup. Lagu itulah no. Baik, di antaranya lagi saya boleh kongsi pada malam ni sebagai buah lah no. Kata satu orang tokoh ulama sufi, Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, jika ada 5 perkara ini pada diri satu orang manusia, itu adalah salah satu tanda kehancuran pada diri dia. Yang pertama, bila hati kita payah nak terima nasihat, maka hati kita tu akan jadi kering kontang, tidak subur, ataupun orang panggil hati mati, kerah. Itu yang pertama. Tak mau dengar nasihat, akan mengeraskan hati kita. Yang kedua, tanda kecelakaan ataupun kebinasaan jika wujud pada diri satu orang manusia adalah sukar menangis di depan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak menangis sedangkan kita tak pernah mengakui kesilapan kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak pernah merasai silap, kelalaian kita, kealpaan kita dalam menunai tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Payah nak menangis tuan-tuan. Jadi orang yang rajin bermuhasabah dirinya adalah orang yang paling mudah untuk menangis dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, bila mana hilangnya sifat malu pada diri seorang, itu menunjukkan bahawa kehancuran. No? Hari ni orang punya tak malu tuan-tuan. Tua-tua pun buat TikTok lagi tuan-tuan. No? Yang rasa tuan-tuan tak buat lah. No? Jadi nak abang kata dalam hadis Nabi sebut al-haya'u nisfu minal iman kan. Malu ataupun sifat rasa malu tu adalah sebahagian pada iman. Kalau tak ada perasaan malu, masuk kata iman itu separuh dah tak ada lah pada diri dia. Jadi rasa malu buat dosa, rasa malu buat perkara yang boleh menjatuhkan maruah, itu menunjukkan orang tu ada iman. Tapi kalau dah tak ada malu, maka dia sedang merosak ataupun menghancurkan diri dia, membinasakan diri dia. Yang keempat, iaitu tamak dengan dunia. No? Tak kira lah dalam bidang politik ke, di medan harta benda ke, dalam medan kita dalam masyarakat ke, atau pesaka ke apa ke, tamak terhadap dunia. Bila sebut kata dunia ni, perkara yang kita mati, kita tinggal. Itu sebut benda dunia. No? Yang kata dunia ni, bila kita mati, kita tinggal dah, kita tak bawa. Jadi benda yang tidak membawa nilai pahala dalam diri kita. Kita tamak dengan benda-benda lagu tu. Yang kelima, orang yang ada perkara ini, dia akan merosakkan diri dia, iaitu panjang angan-angan. Keinginan dengan dunia. Tadi tamak, ni ingin panjang sungguh. Dia punya khayal dia tu dengan kehidupan dunia. Sama ada dengan kediaman ke, gaya hidup ke, kan? Lagi apa lagi? Macam-macam jenis bentuk lah, kereta ke, lagi apa ni, rupa parah ke, kan? Duk berangan kalau hidung ni kemek boleh jadi panjang ke, contoh, kan? Kalau boleh pakai baju lagu ni ke, kan? Bila nak habis PKP ke, aku nak habis, contoh panjang. Impian kita ni dengan nak berseronok dengan dunia tu, jadi menyebabkan satu orang tu hanyut ataupun karam di dalam kebinasaan. Ini di antara 5 perkara yang cukup besar lah, kata-kata hikmah yang boleh kita buat sebagai rujukan untuk kita muhasabah diri kita masing-masing. InsyaAllah tuan-tuan yang ada pada malam ini semua dah merdeka dah. Cuma kemerdekaan tadi tu perlu dipertahankan. Kita kena pertahankan kemerdekaan kita tadi tu. Kita boleh buat ibadat dah, tapi kena tingkatkan lagi. Jadi satu lagi, kata-kata yang macam Allah hilang dah kata-kata apa. Tak apa. Mungkin rezeki takat ni pasal kuliah pun 10 minit. Saya rasa lebih dah ni 10 minit ni. Jadi nak abang kata kemerdekaan yang sedang kita kecapi di dalam diri kita, kita kena mempertahankan, jangan biar terjajah dengan nafsu syahwat, sifat keakuan dan keinginan yang melampau. Saya rasa cukup sekadar tu dulu perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada ganjaran nilai
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah SWT kalau kita dapat malam ni menimba ilmu dari Ustaz dalam dua surah yang kita jalankan tadi, itu yang kita dapat mendengar Ustaz membaca Al-Quran dan kita dapat ikut bersama. Dan slot yang kedua Ustaz menyampaikan, berikan kuliah kepada kita ataupun tazkirah yang disampaikan tadi yang saya rasa sangat menyentuh hati kita dan sangat berkaitan dengan kehidupan kita, di mana kita perlu memerdekakan diri kita daripada sifat-sifat yang tak sepatutnya yang ada pada hamba. Kalau itu kita kata, kalau kita kata hamba yang tak merdeka tu, maksudnya macam tu dia, ada sifat-sifat itu. Kalau kita nak bebaskan, nak merdeka betul-betul, kita kena bebas daripada sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi. Seperti mana raja yang cerita tadi, raja tu dia hidup rasa tak berbahagia hidup, macam mana dia mencarinya, dan dia temukan yang mana dia kalau nak bahagia, dia kena hilangkan sifat keakuan dia. Dan yang kedua dia kena apa? Apa dia? Yang kedua, tuan-tuan? Ya. Keinginan. Keinginan, ni tak catat ni, saya nak ulang balik video ni. Keinginan dia, jadi dia kata keinginan dia kena jaga, kawal keinginan dia. Bila dia sedar, barulah dia faham perkara tersebut. Di samping 5 sifat tadi yang kita perlu hakiskan daripada diri kita supaya kita jadi orang yang betul-betul merdeka dan jadi umat Islam yang baik. Kita nak buka untuk interaksi tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun saya nak mulakan dulu. Kerana saya sebenarnya pun Ustaz, saya tak habis lagi takruf dengan Ustaz ni sebenarnya. Setakat Ustaz mai ke surau kami tu, kita pergi ke program masjid di Lumut hari tu pun, di Pangkok itu, di Pangkok pun, saya rasa saya tak banyak lagi tahu Ustaz. Tak tahu nama. Dulu berkhidmat di pejabat agama, daerah Seberang Pasir Selatan kot, pejabat agama dulu lah yang saya tahu masa tu dekat pejabat agama. Tak tahu sekarang ni di mana. Jadi nak minta sikit Ustaz buat Ustaz memperkenalkan diri Ustaz lah kalau boleh. Ustaz sekarang bertugas di mana, lepas tu dulu belajar mana sampai berkenalan dengan orang Rusia tu, dapat cerita Rusia tu, menarik tu. Jadi minta Ustaz memperkenalkan diri Ustaz. Silakan Ustaz, saya tak reti nak perkenalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana hajat ni saya ceritalah sikit sebanyak walaupun tak istimewa mana pun. Latar belakang saya biasa saja. Baik, saya berkhidmat di pejabat agama lebih kurang dalam 3 tahun lebih lah di pejabat agama daerah Seberang Pasir Selatan, bahagian pengurusan qaryah. Lebih kurang dalam 3 tahun lah, 2006. Lebih kurang daripada 2013 sampai 2016. Kemudian sekarang ni saya dekat profesion lah, jadi guru kapal. Kemudian malam saya bantu ni lah pihak masjid ada yang berhajat kan, suruh baca kitab apa, saya tolong baca kitab lah. Lagu tu lah aktiviti ataupun rutin saya sebelum PKP ni. Kalau ni PKP ni duk PDPR je lah, nak rumah. Baik. Kemudian Allahumma salli Muhammad. Allah saya duduk di penanti. Ramai tentera tengok kali ni. Baik, lah saya duduk di penanti, dah kahwin dah, anak ber-4 orang. Betul lah. Cerita jumpa orang Rusia ni ringkas lagi saya cerita. Masa tu saya belajar di Mesir, ambil diploma bahasa Arab. Jadi ramai sahabat-sahabat saya pada masa tu adalah mereka di kalangan ni lah, mujahidin daripada Tajikistan. Tajikistan. Mereka ni duduk di bawah jajahan Rusia lah. Jadi mereka ni di antara orang yang kuat lah mengamalkan agama. Bila mereka dapat kesempatan, mereka lari keluar daripada Rusia, mereka mendalami ilmu agama di Mesir. Jadi adalah sikit sebanyak pengalaman kawan dengan mereka ni kan. Yang kata keturunan Tartar ni, geng ni lah, geng Khabib. Lebih kurang tu lah muka dia baru. Putih seolah rambut nak pirang tu kan. Mereka ni lagi ganas daripada negro. Kalau dia main bola, negro duduk di padang lah.
Dahsyat pokok ni. Jadi itulah sikit sebanyaklah di antara perkongsian tu, yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni, insya-Allah. Boleh ikut Cikgu Noh, lagu tu Noh. Boleh. Saya ni ingat Ustaz masih lagi berkhidmat dengan Jabatan Agama Islam negeri Pulau Pinang ke mana ke. Rupanya baru tahu sampai 3 tahun sampai 2016 ya. Oh. Itulah tu kalau tak tanya tadi tu tak tahu. Ingat saya pun tak pernah pergi pejabat agama pun. Tak ada urusan. Jadi tak tahu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pengenalan yang Ustaz berikan. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa nak berinteraksi, nak bertanya ke mengenai apa yang Ustaz sampaikan tadi atau hal-hal lain, dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan, silakan. Kita ada masa sikit lagi. Satu tolak satu jadi Okey, ikut Haji apa dia? Ya cikgu, insya-Allah agak khair. Okey, kalau tuan-tuan tak ada apa, ada lah. Haji Bukri ada tak? Satu soalan lagi kot. Nak cerita pasal Rusia ni. Haji Bukri sampai Rusia kot. Dah. Kita jumpa orang Rusia saja, tak pergi Rusia. Okey, tuan-tuan puan-puan, kalau tak ada apa, alhamdulillah program kita dapat berjalan dengan baik dan kita pun dapat ilmu yang baik daripada Ustaz. Sebagai kesudahan dia, kita minta Ustaz bacakan doa lah supaya kita semua sejahtera, tidak dijangkiti dengan wabak COVID sekarang ni, dan seterusnya supaya Allah bagi kekuatan kepada kami untuk meneruskan program ni setiap hari, setiap malam sampailah khatam Al-Quran. Dan kita jangkakan sampai 301 siri. Hari ni baru yang ke-15 tak? 300 siri, 301 hari. Wallahualam. Boleh sampai tak saya, tapi semoga Allah bagi kekuatan. Silakan Ustaz, minta Ustaz mendoakan sebagai penutup. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna ya Allah waghfir lana dhunubana wa liwalidina wa lijaddatina wa lishuyukhina wal muallimina wa liusratina wa liazwajina wa lidhurriyyatina wal mu'minina wal muslimina wal muslimat al-ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Kau kasihanilah kami, Kau pandanglah diri kami yang penuh dengan kealpaan, kelalaian, selalu melakukan dosa berulang-ulang kali, sama ada yang terang ataupun yang tersembunyi. Ya Allah, Kau ampunlah dosa anak isteri kami ni gagal mendidik mereka, Ya Allah. Kau ampunlah dosa kami, Kau berilah kekuatan kepada kami untuk membawa mereka bersama-sama selamat daripada kemurkaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu pada malam ini juga kami dengan rendah diri memohon kepada-Mu perlindungan, peliharaan daripada bala bencana. Andainya Engkau uji kami, Ya Allah, Kau berilah kekuatan kepada kami. Kau berilah jalan keluar yang terbaik kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahmanir Rahim, Kau beri rezekikanlah kepada kami kemudahan untuk taat kepada-Mu, Ya Allah. Kau rezekilah kepada kami kekuatan untuk menunaikan perintah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami berhajat, Ya Allah, untuk mengkhatamkan bacaan kami setiap malam ini, Ya Allah. Kau terimalah usaha kami, Ya Allah. Kau kirakah, Kau nilailah sebagai salah satu bentuk pengabdian di sisi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbi, Ya Karim. Mudah-mudahan dengan segala usaha kami ini, selama kami hidup di atas dunia ini, dengan keridaan di sisi-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Ustaz. Cuma saya nak bagi satu pengumuman lagi tambahan untuk program kita yang seterusnya, iaitu siri yang ke-16 esok, iaitu pada hari Sabtu 28 bulan, insya-Allah. Tetamu kita ataupun guru kita esok adalah Ustaz Dr. Anwar Hasin daripada Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, bukan Arab USIM, dan dia merupakan Qori tingkat kebangsaan, juga pernah jadi tingkat kebangsaan dan apa itu Akademi Al-Quran dan sebagainya. InsyaAllah kalau dah tahu Ustaz Anwar Hasin, kita buka Google, tengok
search Anwar, Dr. Anwar. Kita akan tengok, insyaAllah. Jadi dia dah setuju datang bersama. Datang dalam 3 minit ni kita bersama-sama. Alhamdulillah. Sebenarnya saya senang dapat dia kerana dia adalah salah seorang pelajar dalam masalah ataupun SMKA. Saya senang saya contact dia minta. Itu juga dengan hari itu Ustaz Don juga adalah pelajar di SMKA ni pun tepat. Jadi bila saya minta bantuan, insyaAllah itulah sedikit pengumuman. Jadi sekali lagi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Muhammad Mukhlis. Semoga terus berjaya dalam kehidupan, terus dapat memimpin masyarakat ke jalan yang juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana menyertai program yang kita adakan, dan kita jumpa lagi malam esok. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih.